Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebenarnya perkataan Assalamualaikum tu sendiri merupakan salam sejahtera. Jadi cumanya di negara kita ni bila sebut Assalamualaikum disebut sekali lagi salam sejahtera. Sebenarnya tidak memerlukan lagi. Maksud doa sejahtera kepada semua yang ada. Terima kasih Datuk Pengerusi dan juga ahli-ahli panel. Saya mendengar perbahasan pada hari ini dan ada banyak perkara yang saya manfaatkan, tapi saya kagum dengan bahasa Malaysia yang indah daripada Puan Govi. Saya ingin sebut dalam masa yang ringkas ini beberapa perkara untuk dikongsi seperti mana panel-panel sebelum ini berkongsi pandangan mereka. Pertama, di dalam Islam rujukannya ialah Al-Quran bagi menentukan apa itu Islamic teaching, apa itu ajaran Islam. Dalam Al-Quran menyatakan, dalam teks Arabiknya Tuhan menyebut, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kami telah ciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. We have created you from male and female. Kami telah cipta kamu daripada lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu itu banyak bangsa-bangsa, banyak tribes, banyak kabilah-kabilah. Tujuannya apa? Tujuannya li ta'arafu, supaya kamu kenal mengenali antara satu sama lain. Dan hari ini kita telah melakukan kerja itu, iaitu cuba kenal mengenali antara satu sama lain. Orang Islam setiap hari mereka sembahyang. Mungkin tuan-tuan yang duduk dalam negara ini dengar orang Islam pergi 5 kali ke masjid. Apabila mereka pergi 5 kali ke masjid, mereka mesti mengulangi satu ayat, iaitu mereka akan angkat takbir, mereka letak tangan di dada mereka, mereka menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan untuk sekalian alam. Dia tidak pernah menyatakan Tuhan untuk orang Arab, tidak juga Tuhan untuk orang Islam, tidak juga Tuhan untuk mana-mana bangsa, tetapi Tuhan di dalam Islam ialah Tuhan sekalian alam. Maka orang Islam mesti insaf hakikat ini, dan Nabi Muhammad telah mengajar perkara ini dengan sejelas-jelasnya. Salah seorang, one of the closest companion of the Prophet Muhammad, namanya Abu Zar. Satu hari dia sebut kepada kawan dia, orang kulit hitam, wahai anak orang kulit hitam. Nabi Muhammad marah dan menyatakan, engkau seorang, dalam bahasa Arab, innakum ru'un fika jahiliyah, engkau satu orang yang mempunyai sifat yang tidak baik dalam dirimu. Maka dengan itu agama telah datang, telah menentang segala bentuk yang menyebabkan manusia dibedakan kerana kelahiran mereka. Kerana manusia tidak memilih untuk menjadi kaum apa. Saya tidak memilih. Separuh saya, bapa saya Melayu, separuh lagi ibu saya Cina. Mungkin orang tak tahu. Orang tak pilih untuk jadi India, orang tidak pilih untuk jadi Melayu. Ini adalah ketentuan Tuhan. Maka manusia tidak boleh dipersalahkan di atas apa yang mereka tidak pilih dalam hidup mereka. Bahkan menyalahkan kaum kerana dia berlainan kaum adalah bererti menyalahkan Tuhan, kerana Tuhan yang menentukan pilihan itu. Tetapi menyalahkan sikap, itu menyalahkan manusia, kerana manusia boleh memilih sikap yang positif ataupun sikap yang negatif. Maka sebab itu, hal ini jelas. Sebab itu saya rasa orang Islam walau bagaimanapun dia tidak akan menghina kaum. Bahkan dalam sejarah Islam, kebanyakan scholars, great scholars, bukan orang Arab. Dalam sejarah Islam, saudara pergi ke internet, saudara tulis the golden age of Judaism, zaman keemasan Yahudi. Kerana ramai orang menyangka
Islam adalah musuh Yahudi. Tetapi kalau kita baca The Golden Age of Judaism, kita akan dapati Yahudi berkembang, membuka sekolah-sekolah dan scholarsnya berkembang, buku-buku ditulis adalah pada zaman pemerintahan Islam di Spain. Kerana prinsip ini, dan di dalam agama menyebut, dalam Islam very clear, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Orang Islam tidak boleh memaksa sesiapa pun menganut agamanya. Dia boleh berdakwah, dia boleh memberitahu. Saya ingin sentuh hal ini. Orang Islam yang layman, ordinary people, not educated people yang ada di kampung, mereka faham hal ni. Saya semalam bersembang dengan sebahagian rakan-rakan daripada gerakan. Saya menyatakan di kampung ada dulu-dulu ada kedai Cina. Dia panggil orang Cina tokeh. Dia jual di kampung. Satu kedai Cina boleh hidup di tengah-tengah kampung Melayu. Dan tidak pernah kita ada sejarah yang menunjukkan orang Melayu memaksa orang-orang Cina yang berniaga di kampungnya menganut agama Islam. Bahkan mereka membesar bersama, ada sejarah yang bersama. Sebab itu sehingga kita sentiasa mengingati hubungan baik datuk nenek kita antara satu sama lain. Kerana memaksa beragama itu tidak pernah dikenali di dalam agama. Orang selalu bercakap lately tentang jihad. Jihad sangat menakutkan perkataan ini. Tetapi jika kita merujuk kepada Al-Quran, Al-Quran menyatakan antara tujuan jihad untuk memelihara tempat-tempat ibadat agama-agama berbagai, memelihara churches, memelihara gereja, memelihara sinagog tempat Yahudi, dan juga memelihara masjid. Ini Allah mention, sebut perkara ini dalam surah Al-Hajj ayat 40. Dalam teks Arabnya dia menyebut walaula daf'ullahu an-nas ba'duhum bi ba' lahuddimat sawami'a wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Jika tidak kerana Tuhan menjadikan manusia itu bertembung untuk yang benar membela menghalang kejahatan, nescaya nanti akan musnah tempat-tempat ibadat agama-agama, akan dimusnahkan gereja, akan dimusnahkan sinagog, tempat ibadat Yahudi, dan akan dimusnahkan masjid yang disebut padanya nama Allah banyak-banyak. Maksudnya tujuan berperang jika berlaku demi memelihara semua tempat ibadat. Masjid disebut yang terakhir, sedangkan tempat-tempat agama lain disebut pada awalnya. Ini adalah suatu keadilan. Cumanya orang Islam mempercayai satu perkara supaya kita bersikap jujur. Orang Islam mempercayai Islam adalah agama yang benar, dan dia tidak mempercayai agama lain sebagai agama yang benar. Mungkin saudara kata ini satu masalah. Saya kata ini tidak masalah. Setiap orang berhak mempercayai agamanya agama yang benar. Kita tidak disuruh. Saya selalu buat andaian. Ada anak-anak di sekolah, dia kata my father is the best father in the world. Kawan dia marah. No, my father is the best father in the world. Yang seorang lagi pun marah. Sebenarnya tak mengapa. Bapaknya bapak yang terbaik di dunia pada dirinya. Bapak dia terbaik pada dirinya. Kita semua mengakui, saya sebagai Muslim mengakui Islam adalah agama, the religion of truth, agama yang benar. Orang Kristian percaya agama dia agama yang benar. Kita tidak mungkin boleh mengiktiraf kebenaran antara semua agama. Kerana itu sukar untuk dilakukan. Itu kepercayaan yang ada di antara kita. Creed and belief that we have. Our foundation of belief. Our set of belief yang ada. Tetapi yang perlu kita ada apa? Kita mesti mengiktiraf kewujudan orang lain. Bukan mengiktiraf kebenaran. Kalau kita buat majlis supaya masing-masing mengiktiraf kebenaran, kita tak mungkin boleh berjaya. Kerana kita ada fikiran yang berbeza. Kalau tidak, saya akan menganut semua agama. Archbishop pun menganut semua agama. Puan Goji pun menganut semua agama. Setiap orang memilih agamanya, tetapi saya mesti mengiktiraf
di negara ini bukan saja saya wujud, orang lain juga wujud. Seperti mana saya ada hak untuk wujud, orang lain juga ada hak untuk wujud. Saya mungkin tidak bersetuju dengan dia. Saya macam kanak-kanak tadi, dia kena tahu, mungkin dia tidak iktiraf bapa dia sebagai bapa yang terbaik di dunia, tetapi dia mesti tahu dia mempunyai bapaknya. Itu adalah hak dia menganggapnya. Macam kita ada isteri, kita kata my wife, isteri saya isteri yang paling cantik dalam dunia, misalnya lah. Satu kawan kita marah, no, isteri saya wanita tercantik dalam dunia. Seorang lagi kata, no, isteri saya, kita akan bergaduh. Tak apa, isteri saya tercantik di mata saya, isteri awak tercantik di mata awak. Tetapi awak kena iktiraf, semua kita memiliki isteri, dan setiap isteri mempunyai hak-hak, dan setiap orang berhak untuk memiliki rumah tangganya. Itulah cara untuk kita menguruskan negara ini, dengan kita mengiktiraf kewujudan orang lain dan hak untuk wujud. Dan dalam masa yang sama, pada teks Islam yang pertama tadi, iaitu keberbahagiaan yang diciptakan oleh Tuhan ini, supaya kita kenal mengenali antara satu sama lain. Saya perlu mengenali, mungkin saya tidak bersetuju pada apa yang rakan saya percaya, tetapi saya menghormati sikapnya, saya menghormati budi bicaranya, saya menghormati kelakuannya, saya menghormati akhlaknya. At the end of the day, semua kita akan mati, dan Tuhan akan menentukan pada hari kiamat kelak, seperti yang disebut tadi, hari akhirat, siapakah di kalangan kita yang benar ataupun salah. Urusan menentukan siapa yang benar dan salah ialah urusan Tuhan. Urusan kita hidup di atas muka bumi ini ialah urusan untuk berinteraksi dengan cara yang sopan dan baik antara satu sama lain. Jika kita dapat melakukan hal itu dengan menghormati norma-norma seperti yang disebut oleh Datuk Seri Pengurusi tadi, bagi setiap tempat ada latar sejarahnya, ada keadaannya. Saya pergi ke suatu tempat, ke sini, ini dewannya, ada peraturannya, saya menghormati peraturan. Negara ini ada peraturannya, ada pelambangannya, ada perkara-perkara yang ditetapkan, kita hormati. Yang kita penting dalam hidup dunia ini, bukan saya mesti menjelaskan semua mesti menghormati agama saya, atau menghormati agama bishop, atau menghormati agama yang mengikuti. Yang penting di dalam bernegara ialah semua orang mempunyai ruang yang cukup untuk mengamalkan agamanya. Itu yang lebih penting. Kalau kita berjaya mengangkat satu agama sehingga berlaku pergaduhan dan pertempuran, tidak ada agama yang boleh hidup, apa maknanya? Jadi kita yang duduk di masjid, masjid milik orang Islam, diuruskan secara orang Islam 100%, di sistemnya adalah Islam. Di gereja, ia adalah milik orang Kristian, 100% peradaban dan caranya mengikut agama Kristian. Di kuil juga demikian. Tetapi bagi sebuah negara, ia bukan untuk satu agama. Sebuah negara dikongsi oleh berbagai-bagai penganut, maka setiap orang mempunyai portion daripada negara ini untuk membolehkan dia sebagai seorang Islam hidup, dia sebagai seorang Kristian hidup, dia sebagai seorang Hindu hidup, dia sebagai seorang Tao hidup, dia sebagai seorang Buddha hidup, dan apa saja agama yang diiktiraf oleh perlembagaan untuk hidup dan mengamalkan agamanya tanpa diganggu gugat. Kalau itu dapat kita lakukan, kita jangan bincang tentang isi kandungan agama, siapa yang benar dan salah. Kita bincang, kita mempunyai hak untuk hidup bersama pada negara yang sama-sama kita cintai ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.